Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kelas hari ini, cikgu akan ceritakan tentang Bani Umayyah. Okey. Siapa Bani Umayyah ni? Okey, macam ni. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, sistem pemerintahan kerajaan Islam diambil alih oleh sahabat-sahabat Nabi. Pemerintahan oleh sahabat Nabi itu dikenali sebagai sistem pemerintahan oleh Khulafa Ar-Rasyidin yang bermula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian diikuti oleh Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib ni dia ada dua anak bernama Hasan dan Husain. Okey, Hasan menyerahkan pentadbiran Islam, kerajaan Islam ni kepada pengasas Bani Umayyah iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa dia serahkan kuasa? Bagi mengelakkan pertelingkahan, bagi mengelakkan peperangan konflik yang tercetus di kalangan masyarakat Islam waktu itu untuk berebut jawatan ataupun berebut hak bagi mentadbir menguasai pemerintahan kerajaan Islam. Jadi apabila Hasan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, maka bermulalah sistem pemerintahan Bani Umayyah di negara Arab, okey, di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Arab, okey. So Bani Umayyah ini mengambil sempena nama Umayyah bin Abdul Syam. Siapa Umayyah bin Abdul Syam ni? Umayyah bin Abdul Syam ni dia satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, iaitu daripada keturunan Qusay bin Kilab. Umayyah bin Abdul Syam ni seorang peniaga yang sangat dipandang tinggi ketika itu oleh masyarakat Arab. Tetapi dia adalah dari bukan dia yang mengasaskannya, bukan dia yang mengasaskan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini diasaskan oleh keturunan dia, iaitu diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Okay? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ni menggunakan nama datuk dia sebagai rujukan kepada pemerintahan Bani Umayyah. Okay? Kalau ditanya bagaimanakah Bani Umayyah mendapat kuasa pemerintahan untuk mentadbir kerajaan Islam ni, apabila kuasa ini, okay, kuasa pemerintahan diserahkan oleh Hasan bin Ali, iaitu anak kepada Sayyidina Ali. Okay. Kenapa Hasan bin Ali menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Bani Umayyah? Untuk mengelakkan, untuk elakkan pertelingkahan di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam. Ini cerita tentang dasar dia lah, basic background dia. Okey, untuk pengetahuan kamu, pemerintahan Bani Umayyah ini terdapat dua tahap. Hati-hati kalau dia selalunya kalau tentang Bani Umayyah ni dia selalu keluar soalan esei. Maka kamu kena hati-hati. Adakah soalan esei tu ditanya tentang Bani Umayyah tahap pertama atau Bani Umayyah tahap kedua? Kalau dia tak sebut tentang tahap pertama atau tahap kedua, maka kamu boleh ceritakan secara terus. Okey? Okey, Bani Umayyah ni, pemerintahan Bani Umayyah ini terbahagi kepada dua tahap. Okey, terdapat dua tahap. Okey. Tahap yang pertama, nampak Tahap yang pertama diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahan Bani Umayyah tahap yang pertama ini bermula di Damsyik. Di Damsyik. Dia ambil masa lebih kurang pemerintahan tahap pertama ni berlangsung lebih kurang antara 89 hingga 90 tahun. Okey. Tahap yang kedua, pemerintahan Bani Umayyah tahap kedua diasaskan oleh Abdurrahman Al-Dakil. Okey. Abdurrahman Al-Dakil atau Al-Dakil. Okay, Abdurrahman Al-Dakil atau Al-Dakil di mana? Di Cordova atau di Andalusia, di selatan Spanyol. Okay, Cordova, Andalusia. Andalusia tu di mana? Andalusia ni di selatan Spanyol. Bermaksud pemerintahan Bani Umayyah atau pemerintahan kerajaan Islam telah menjangkau sehingga ke kawasan Eropah ketika pemerintahan Bani Umayyah tahap kedua. Okey, kerap kali setiap tahun cikgu tanya, cikgu ajar perkara ni, student akan tanya, cikgu kenapa terdapat dua tahap? Kenapa tahap pertama di Damsyik dan tahap pertama di Eropah ni?
dikatakan bahawa pemerintahan Bani Umayyah ni berbentuk monarki, bermaksud sistem warisan. Maksudnya mereka langsung tidak menyerahkan kuasa pemerintahan kepada puak Arab yang lain. Maka ini menimbulkan kemarahan kumpulan atau puak Arab yang lain, menyebabkan dikatakan bahawa seluruh keturunan Bani Umayyah itu dibunuh dan seorang berjaya melarikan diri, dan dia melarikan diri bersama tentera yang setia ke Damsyik dan menubuhkan kerajaan Bani Umayyah tahap kedua di Andalusia atau di selatan Sepanyol atau di Eropah. Faham Bermaksud tahap pertama di Arab dan tahap kedua di Eropah. Di sini adalah peristiwa awal bagaimana Islam boleh tersebar ke Eropah. Okey, bila kamu study tentang Bani Umayyah ni, apa yang kamu perlu ingat? Apa yang kamu perlu cerita? Okey, dalam bab 6 ni, dia nak tahu tentang apakah sumbangan kerajaan Islam tersebut. Maka kamu kena hafal, apakah sumbangan Bani Umayyah ni kepada peradaban Islam, kepada konsep ketamadunan Islam. Okey, maksudnya kamu kena hafal apakah sumbangan Bani Umayyah pada tahap pertama dan apakah sumbangan Bani Umayyah tahap kedua di Cordoba atau di Eropah ni. Okey, cikgu akan ada satu-satu. Okey. Untuk tahap pertama, pemerintahan Bani Umayyah tahap pertama di Damsyik yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ni, apakah sumbangan penting mereka? Yang pertama, sumbangan cikgu tulis sumbangan. Okey, gariskan supaya kamu dapat tahu. Okey, sumbangan yang pertama, okey, Bani Umayyah telah memperkenalkan 4 sistem. Okey, pengenalan 4 sistem. Okey, apa 4 sistem yang diperkenalkan oleh Bani Umayyah tahap pertama di Damsyik ni? Okey, yang pertama, pengenalan sistem khalifah. Okey, apa maksud pengenalan sistem khalifah? Cikgu tak mau tulis panjang-panjang sebab nanti dia jadi tak cukup whiteboard kan. Okey, pengenalan sistem khalifah bermaksud pelantikan khalifah sebagai ketua kerajaan. Maksud dia pemerintah Bani Umayyah itu akan digelar sebagai khalifah. Khalifah bermaksud pemimpin. Okey, yang kedua, pengenalan sistem wazarah. Okey, wazarah ni apa dia? Wazarah ni adalah pelantikan wazir. Okey, pelantikan wazir untuk mentadbir di peringkat kerajaan pusat. Wazir tu macam Perdana Menteri. Okey, bagi membantu khalifah dalam sistem pentadbiran. Ingat sistem kedua yang diperkenalkan adalah sistem wazarah. Hati-hati sebab sistem wazarah ni selalu keluar soalan objektif. Wazarah bermaksud perlantikan wazir untuk mentadbir di peringkat pusat. Yang ketiga, pengenalan sistem urus setia. Okey, pengenalan sistem urus setia. Urus setia ni berkaitan urus setia ketenteraan, urus setia surat menyurat. Okey, benda yang untuk menguruskan hal-hal pentadbiran yang kecil. Okey, dan yang keempat adalah perlantikan sistem hijabah. Okey, sistem hijabah adalah perkara kedua yang selalu keluar soalan objektif. Garis ni. Okay. Apa dia sistem hijabah? Sistem hijabah ni adalah sistem keselamatan. Sesiapa yang nak bertemu dengan khalifah perlu diperiksa oleh seorang pegawai. Bermaksud rakyat tak boleh sesuka hati untuk bertemu dengan khalifah. Perlu diperiksa oleh pegawai tertentu bagi menjamin keselamatan khalifah. Macam kita sekarang lah. Adakah kita boleh terus berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong? Adakah kita boleh terus berjumpa dengan Perdana Menteri? Tak kan? Bermaksud kita kena buat appointment. Kita akan diperiksa terlebih dahulu oleh pegawai istana atau pegawai-pegawai kepada Perdana Menteri. Kita tak boleh sesuka hati bertemu dengan Perdana Menteri atau Yang di-Pertuan Agong, melainkan jika mereka ada buat lawatan di kawasan publik. Okay? So, sistem hijabah ni adalah sistem yang berkaitan dengan keselamatan khalifah. Okay, hati-hati sistem wazarah dengan sistem hijabah selalu keluar soalan objektif. Baca. Okay. Yang kedua, sumbangan yang kedua, sistem pemerintahan Bani Umayyah tahap pertama di Damsyik ni, sumbangan yang kedua adalah penubuhan 4 jabatan. Okay? Penubuhan 4 jabatan. Kamu tak perlulah ingat sampai 4 jabatan tu, ingat satu contoh pun dah memadai. Sebab satu contoh pun dah markah. Ingat pisahkan. Ni ayat fakta. Okay? Jabatan, contoh jabatan ni adalah contoh Jabatan Cap Mohor.
Okay, Jabatan Cap Moho. Cap Moho ni penting sebagai lambang kepada kerajaan Bani Umayyah. Cap Moho kan macam kita lah, surat menyurat semua mesti ada Cap Moho. Perniagaan semua mesti ada Cap Moho untuk mengesahkan benda tu datang daripada sebuah kerajaan. Okey, sumbangan yang ketiga Bani Umayyah pada tahap yang pertama ni adalah penubuhan pengukuhan sistem ketenteraan melalui penubuhan Diwanul Jundi. Okey, Diwanul Jundi. Diwanul Jundi ni maksud dia pengukuhan dari aspek ketenteraan, maksud dia penyediaan ketenteraan dan senjata bagi menjamin sistem pemerintahan Bani Umayyah berada dalam keadaan selamat tanpa dicerobohi atau tanpa ugutan daripada musuh luar. Okay? So jadi Bani Umayyah memperkenalkan sistem Diwanul Jundi. Diwanul Jundi ni maksud dia ketenteraan. Okay. Selain daripada penubuhan Diwanul Jundi, sumbangan Bani Umayyah tahap pertama di Damsyik ni juga adalah memajukan bidang ilmu. Okay. Memajukan bidang ilmu. Yang keempat, memajukan bidang ilmu. Ini kerana pemerintah Bani Umayyah ada yang sangat cintakan ilmu. Bukti dia ketiga pemerintahan Bani Umayyah di Damsyik ini, kota Basrah. Okay. Kota Basrah dijadikan kota ilmu. Okey, kota Basrah dijadikan kota ilmu. Hati-hati, kota Basrah ni selalu keluar soalan objektif. Bermaksud kota Basrah dijadikan kota ilmu, pusat perkembangan ilmu. Di situlah berkumpulnya ramai golongan cerdik pandai. Contohnya antara golongan cerdik pandai yang terdapat di kota Basrah ni adalah Khalil bin Ahmad, iaitu seorang pakar bahasa Arab. Okey, contoh Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad. Okay, dia Khalil bin Ahmad ni adalah dia pakar bahasa. Kenapa cikgu kena tulis contoh tentang Khalil bin Ahmad ni? Sebab dia pernah keluar soalan objektif. Siapakah yang dirujuk sebagai Khalil bin Ahmad? Dia seorang pakar bahasa Arab. Ketiganya juga bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi negara. Okay, bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi negara. Ketiga pemerintahan Bani Umayyah di Damsyik pada tahap yang pertama ni. Okey, seterusnya apakah sumbangan? Alamak, cikgu nak tulis kat mana? Sebab sini cikgu nak tulis sumbangan tahap kedua. Okey, cikgu naik ke atas ni. Sumbangan yang kelima Bani Umayyah pada tahap pertama, yang kelima ialah memajukan perkhidmatan kesihatan. Okey, mereka memajukan perkhidmatan kesihatan. Ketiga pemerintahan Bani Umayyah tahap pertama di Damsyik ni, hospital telah didirikan. Kamu bagi contoh, hospital telah didirikan ketiga pemerintahan Khalifah Khalid Al-Walid, dan hospital penyakit kusta telah ditubuhkan ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kamu bagi contoh contoh hospital penyakit kusta. Hospital kusta. Okay. Ketiga pemerintahan Bani Umayyah ni pada tahap pertama ni, bila mereka mementingkan kesihatan, ketiga itu lahir golongan intelektual dalam bidang kesihatan. Contohnya seorang pakar bedah yang bernama Ibnu Al-Nafis. Hati-hati, nama dia ni selalu keluar dekat soalan objektif. Okay. Lahirnya seorang pakar bedah yang bernama Ibnu Al-Nafis. Okay, ini pakar bedah. Pakar bedah. Okay. Ibnu Al-Nafis ni dia seorang pakar bedah yang telah memperbetulkan teori perjalanan darah yang dibuat oleh tokoh pembedahan Yunani iaitu Galen. Maka Ibnu Al-Nafis adalah tokoh perubatan dalam Islam, tokoh pakar bedah yang hebat dalam pemerintahan Bani Umayyah. Dia telah memperbetulkan teori peredaran darah yang diperkenalkan oleh Galen, iaitu tokoh perubatan Yunani. Hati-hati tentang Ibnu Al-Nafis ni, dia selalu keluar soalan objektif. Dan terakhirnya adalah yang keenam. Tidak mana nak tulis kita naik atas sikit lah, kita naik ke atas sikit. Okey, sumbangan yang keenam ialah Bani Umayyah ni dia maju dalam sistem perundangan. Okey, maju dalam sistem perundangan. Okay. Bagaimana mereka memajukan sistem perundangan? Apabila mereka memperkenalkan hukuman terhadap kesalahan jenayah, hukuman itu berdasarkan hukuman
hukuman berdasarkan ijtihad. Okey, hukuman berdasarkan ijtihad tu macam mana? Hukuman berdasarkan ijtihad adalah hukuman yang berasas daripada Al-Quran, Sunnah Nabi dan ijma'. Okey, hukuman yang berasaskan kepada Al-Quran, okey, kepada hadis Nabi dan kepada ijma'. Ijma' tu apa? Ijma' ni berdasarkan kesepakatan, berdasarkan perbincangan para ulama dalam memutuskan sesuatu hukuman terhadap kesalahan. Okey, inilah sumbangan Bani Umayyah tahap pertama yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di Damsyik yang berlangsung lebih kurang antara 89 hingga 90 tahun. Okey, kita tengok pula sumbangan Bani Umayyah tahap kedua di Cordova ataupun di Andalusia, iaitu di selatan Sepanyol. Kita tengok sumbangan Bani Umayyah tahap kedua. Okey. Tahap kedua, bermulalah pemerintahan Bani Umayyah di Eropah. Bermulalah penyebaran Islam oleh Bani Umayyah di Eropah. It's not easy sebab pada masa tersebut Eropah dikenali dengan identiti adalah negara Kristian di mana seluruh masyarakat Eropah beragama Kristian. Maka Bani Umayyah telah mencipta satu sejarah yang hebat apabila mampu menyebarkan Islam, mampu membina sebuah kerajaan Islam di kawasan Eropah atau di benua Eropah dengan penaklukan Andalusia atau selatan Sepanyol. Okey, membawa kepada penubuhan pemerintahan kerajaan Islam Bani Umayyah tahap kedua yang berlangsung lebih kurang 250 tahun. 250 tahun lebih kurang Okey, apakah sumbangan Bani Umayyah tahap kedua di Cordova? Yang pertama, sumbangan yang pertama ialah mereka telah memajukan ilmu pengetahuan. Okey, memajukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Bagaimana pemerintah Bani Umayyah tahap kedua ini memajukan ilmu pengetahuan? Apabila di kota Cordova itu mereka menjadikan Cordova, bandar Cordova, bandar sivil, SEVILLE, sivil, dan Toledo sebagai kota ilmu. Ini hati-hati, dia selalu keluar soalan objektif. Apakah peranan bandar Cordova, Sivil dan Toledo? Tiga bandar ni adalah kota ilmu atau pusat ilmu. Di mana di kota ini terdapatnya 17 buah pusat pengajian tinggi. 17 pusat pengajian tinggi ataupun 17 universiti. Terdapat juga 70 perpustakaan di bandar ni. Okey, nampak betapa pemerintah Bani Umayyah sangat cintakan ilmu. Sebab tu mereka menjadikan bandar Cordova, Sivil dan Toledo sebagai kota ilmu. Dan di sini terdapat 70 buah perpustakaan dibina dan 17 pusat pengajian tinggi atau 17 universiti terdapat di sini. Okey, sumbangan yang seterusnya Bani Umayyah pada tahap yang kedua, sumbangan tahap kedua yang kedua ialah memajukan bidang penterjemahan. Okey, memajukan bidang penterjemahan. Okey, kenapa bidang penterjemahan dimajukan oleh pemerintah Bani Umayyah tahap kedua di Cordova ni atau di Andalusia ni? Kamu kena ingat, waktu tu mereka telah membina sebuah pemerintahan Islam, kerajaan Islam di kawasan Eropah. Dan ketiga itu di kawasan Eropah, ilmu-ilmu yang berkembang adalah ilmu dari tamadun Yunani dan Rom. Maka pemerintah Bani Umayyah telah berusaha untuk memajukan bidang penterjemahan, iaitu menterjemah karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Sebab mereka ni adalah orang Islam yang bercakap, bertutur dalam bahasa Arab. Maka mereka perlu mempelajari ilmu. Maka that's why pemerintah Bani Umayyah ni membina pusat penterjemahan untuk menterjemah karya Yunani ke dalam bahasa Arab supaya lebih mudah difahami oleh masyarakat Islam dari Bani Umayyah. Faham Okey, yang ketiga, sumbangan yang ketiga Bani Umayyah pada tahap kedua di Eropah ni ialah mereka telah memajukan bidang seni. Okey, memajukan bidang seni. Antara bidang seni yang dimajukan adalah bidang seni bina. Bidang seni bina.
Okey, antara seni bina yang paling hebat, yang paling menyelah yang dibuat oleh pemerintah Bani Umayyah tahap kedua di Cordova ni adalah pembinaan Masjid Cordova. Okey, Masjid Cordova. Masjid Cordova. Masjid ni dikatakan sangat indah, mempunyai lebih kurang 1293 tiang yang diterangi oleh 4700 lampu. Hebatlah, cantiklah. Masjid ni sangat cantik, dikatakan masjid yang paling cantik ketiga itu. Sekarang ni kalau kita pergi ke Spanyol, adakah masih ada tinggalan benda-benda pemerintahan Bani Umayyah ni? Masih ada. Tetapi sayangnya negara tersebut bukan lagi menjadi negara Islam, okay? Kembali menjadi negara Kristian apabila ketiga pemerintahan Ratu Isabel dan Ferdinand Aragon, oleh Puteri Isabel dan saya tak ingat ada seorang lagi pemerintah yang mereka sangat berusaha keras untuk menghapuskan Islam di bumi Spanyol dan menyebarkan Kristian seluas-luasnya. Jadi Spanyol sekarang bukan lagi menjadi sebuah kerajaan Islam. Okey, sumbangan yang seterusnya Bani Umayyah pada tahap yang kedua ni, mereka telah memajukan bidang pertanian. Okey, nampak tak? Cuba turunkan sikit. Mereka memajukan bidang pertanian. Antara contoh mereka memajukan bidang pertanian adalah mereka telah memperkenalkan benih yang bermutu tinggi. Okey, bidang pertanian dengan memperkenalkan benih yang bermutu tinggi. Hati-hati pasal bidang pertanian dan pengenalan benih ni selalu keluar dekat soalan objektif. Cikgu bagi tahu kat kamu siap-siap. Okey, Masjid Cordova juga selalu keluar dalam soalan objektif. Kota Cordova, Sevilla dan Toledo sebagai kota ilmu juga selalu keluar dekat soalan objektif. Hati-hati. Okey, dan terakhirnya dalam untuk pemerintahan Bani Umayyah tahap kedua, sumbangan dia tahap kedua ialah mereka ini memperkenalkan sistem cukai. Sebab cukai adalah pendapatan kepada kerajaan atau negara. Maka Bani Umayyah mendapatkan pendapatan negara atau perolehan negara daripada kutipan cukai. Cuba tulis kat sini yang keenam. Okey. Yang keenam kat sini mereka memperkenalkan kutipan cukai. Okay. Bani Umayyah mengutip 5 bentuk cukai, okay? Iaitu cukai, cikgu senaraikan kat sini, iaitu cukai karash. Cukai karash adalah cukai tanah. Kemudian cukai zakat untuk orang Islam, cukai zakat. Okay. Cukai usyur untuk cukai tanaman. Cukai jizyah untuk perlindungan orang-orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Dan yang terakhirnya cukai ginamah. Okay, cukai masuk kat sini, cukai ginamah. Cukai ginamah ni adalah cukai harta rampasan perang. Inilah 6 sumbangan Bani Umayyah tahap kedua di Cordova. Ini 6 sumbangan Bani Umayyah tahap pertama di Damsyik. So kamu kena tengok soalan betul-betul. Dia tanya, kalau soalan tu tanya tentang jelaskan sumbangan Bani Umayyah dalam Ketamadanunan Islam. Kamu jelaskan, tak kisah sama ada tahap pertama atau tahap kedua, kamu boleh campur adukan. Tetapi kalau soalan tu menjurus, jelaskan sumbangan Bani Umayyah tahap pertama. Bermaksud kamu kena pandai buat perbezaan. Yang mana satu sumbangan Bani Umayyah tahap pertama dan yang mana satu sumbangan Bani Umayyah tahap kedua. Cikgu dah bagi dua-dua sumbangan, okey? Ada 6 sumbangan Bani Umayyah tahap pertama di Damsyik dan ada 6 sumbangan Bani Umayyah tahap kedua di Cordova. Okay. Habis kelas kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu study, dan kalau jika kamu rasa benda ni bermanfaat untuk disebarkan, sebab cikgu buat benda ni untuk sedekahkan ilmu, maka please share dengan kawan-kawan kamu supaya mereka juga dapat memahami setiap topik yang cikgu ajar. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.